أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسمع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan kesyukuran yang tidak terhingganya kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah, beri taufik kepada kita, beri lagi kesempatan kepada kita sama-sama pada petang ini untuk pertemuan kali yang ketiga dalam membincangkan berkenaan dengan usul qiraat Hamzah yang berkaitan dengan kaedah bacaan qiraat Hamzah. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala berkati kita semua. Semoga Allah Ta'ala juga memberi kefahaman kepada kita dengan baik ya, dalam perkongsian pada petang ini insyaAllah sehingga jam 6.30. Dia sama maaflah lewat sikit, asal semakin lewat. Dan kita juga buat secara live di Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan yang belum masuk dalam grup Facebook tersebut, mungkin Kak Lina boleh share sekali lagi dalam ruangan komen di sini untuk mereka yang nak join dalam grup tersebut sebagai memudahkan tuan-tuan dan puan-puan ulang kaji semula apa yang kita bincangkan. Cuma dalam tu belum tuan-tuan dan puan-puan nak di-approvekan, tulis di situ ada soalan ya, nak ikuti saya nak belajar qiraat iaitu isi hamzah je, tulis perkataan hamzah ya, tak payah panjang-panjang, tulis hamzah je. Jadi ustaz faham itu adalah daripada grup yang sama, jadi senang approve. Okey, baik. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, kita sambung perbincangan kita pada petang ini ya. Dua kali pertemuan kita sebelum ini rasanya dah pun faham betul-betul apa yang dah diterangkan, dijelaskan, tapi Ustaz akan ulang balik sedikit secara ringkas pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua nanti ya. Okey, Ustaz mula dengan kita tengok. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Datin Raja sebagai pengurus kepada Qiraat Center yang menyatukan kita semua dalam program ini atas usaha Datin. Semoga kita semua dapat manfaatnya ya, insya-Allah. Seperti yang Ustaz janjikan, sebelum ini kita dah bincang pun siapa dia Imam Hamzah. Ustaz dah terangkan siapa dia Imam Hamzah. Kemudian kita juga dah jelaskan juga, dah perkenalkan siapa dia Imam Khalaf, perawi kepada Imam Hamzah yang pertama. Dan pada petang ini kita akan sama-sama mengenali siapa dia Imam Khallad. Ya, Imam Khallad, perawi yang kedua dalam susunan nama-nama Imam Qiraat. Khallad, nama lengkapnya adalah Khallad bin Khalid Asy-Syaibani As-Sayrafi Al-Kufi. Dalam kurungan 129 hingga 220 tu kelahiran dia dan kewafatannya. Dan kunyahnya ialah Abu Isa. Dia juga dipanggil Abu Isa, bapa kepada Isa. Beliau adalah salah seorang murid daripada Imam Sulaim. Imam Sulaim ni kita dah sebut sebelum ni merupakan murid langsung kepada Imam Hamzah. Ya, namanya Sulaim. Dan kuis yang lepas pun dah ada yang boleh jawab ini. Sulaim merupakan salah seorang daripada murid Imam Sulaim yang paling bagus bacaannya dan paling dhabit, kuat ingatannya. Ya, dhabit. Thiqah, seorang yang dipercayai serta diakui tinggi keilmuannya.
Lahir pada tahun 129. Ada juga yang kata lahirnya 130. Beza setahun je lah. Okey. Zaman dulu bukan zaman sekarang ada rekodnya, ya, ada rekodnya. Tapi alhamdulillah kita dapat tahu dia lahir 129, tak jauh daripada zaman sahabat, ya, zaman tabi'in. Selain daripada membaca secara langsung kepada Imam Sulaim, guru dia tu Sulaimah. Dia juga meriwayatkan qiraat daripada Imam Husain bin Ali Al-Ju'fi yang mengambil bacaan daripada Abu Bakar dan daripada Abu Bakar bin Ayyash sendiri. Dia belajar daripada anak murid kepada Abu Bakar, siapa namanya? Husain bin Ali. Dan ada juga dia berkesempatan langsung dengan tok guru dia. Macam beginilah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang langsung dengan ustaz, ada juga yang belajar daripada murid ustaz. Soalannya macam tu, ya. Yang mana Abu Bakar bin Ayyash ini dia ambil daripada Imam Asim. Siapa Imam Asim? Guru kepada Imam Hafs. Sebab daripada sama-sama Kufah, ya. Dan daripada Abi Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Ar-Ruwasi. Itu antara gurunya. Okey, sebelum tu kalau tuan-tuan tengok di tepi tu background kepada mushaf qiraat Hamzah lah. Tapi yang ada dengan ustaz dan mungkin juga Datin ada juga menyediakan Quran ini. Quran qiraat Hamzah, dia letak nama Khalaf. Kita pun cari mana Khalad. Quran ini kalau ada khalaf yang besar dia tulis kat dalam tu an Salim an Hamzah, dan dia ada masukkan juga di tepi tu iaitu bacaan Khallad min tariq Syatibiyah. Okey, ini Quran qiraat Hamzah. Okey. Imam Khallad ini dia bukan setakat dalam bidang qiraat sahaja, dia alim, tapi juga alim dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis, Imam Khallad belajar daripada Zuhair bin Muawiyah, Al-Hasan bin Salih bin Hayy, Muhammad bin Abdul Aziz At-Taimi, Qais bin Ar-Rabi', Munjab bin Al-Harith dan selain daripada mereka. Hadis-hadisnya dikutip dan diriwayatkan oleh Abu Zur'ah Ad-Dimashqi dan Abu Hatim Ar-Razi dan selain daripada mereka. Kata Abu Hatim, beliau seorang yang sangat jujur. Maksudnya di sini apa? Dia juga merupakan perawi kepada hadis. Bila perawi kepada hadis itu martabat dari segi fiqhnya, dhabitnya tinggi. Ya. Jadi maknanya kalau apa yang disampaikan kepada kalangannya, maka orang menerima hadis tersebut sebab dia seorang yang jujur. Ramai para penuntut ilmu yang belajar daripadanya, antaranya adalah Ahmad bin Yazid Al-Hulwani, Ibrahim bin Ali Al-Qasar, Abu Bakar bin Muhammad bin Syadzan Al-Jawhari, Ali bin Husain At-Tabari, Ibrahim bin Nas Al-Razi, Al-Qasim bin Yazid Al-Wazan, termasuk murid yang paling bagus Muhammad bin Al-Fadl, Muhammad bin Sa'id Al-Bazzaz, Muhammad bin Syadzan Al-Jawhari, termasuk murid yang paling dhabit, Muhammad bin Isa Al-Ashbahani, Abu Al-Ahwas, Muhammad bin Al-Haytham Al-Kufi Al-Uqbari, termasuk murid yang paling mulia, Muhammad bin Yahya Al-Qaisi, Al-Qasim bin Yazid Al-Wazan, Sulaiman bin Abdurrahman Al-Talhi, Al-Lu'lu'i dan lain-lain lagi. Ya. Mungkin ada dua orang tu ada pengulangan nama tu. Tapi nak ceritanya muridnya ramai. Itulah, bukan nak suruh kita ni hafal nama-nama ini, ya. Tapi kalau rajin hafal dan dapat mendengar nama-nama ini, ramai murid-muridnya. Menggambarkan orangnya adalah orang yang hebat, ya, Imam Khallad. Setelah daripada mengabdikan daripada kalamullah, Allah menjemputnya ke pangkuannya pada tahun 220, seperti yang kita dah sebut tadilah. Dia meninggal dunia tahun 220 dan lahir tadi ada yang kata 129, ada kata 130. Jadi
banyak berkorban masa untuk Al-Quran. Alhamdulillah, kita juga kena banyak-banyak syukur yang Allah Ta'ala telah memilih kita bersibuk-sibuk dengan Al-Quran. Pagi Quran, tengah hari Quran, petang Quran, malam Quran. Habis itu tak makan, tak minum. Pandai-pandailah makan minum. Ya? Habis itu tak kerja ke? Pandai-pandailah bekerja. Tapi kebersamaan kita dengan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Bukan semua orang dapat macam ni. Bukan orang semua dapat bersama-sama dengan kelas-kelas pengajian Al-Quran. Ini kita banyak-banyak kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kita bersibuk dengan Al-Quran, Allah mudahkan urusan-urusan lain. Dengan bersibuk dengan Al-Quran, Allah Ta'ala tambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmatnya berupa sihat, afiat, ya, bahagia dengan keluarga dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Kalau kita tengok imam-imam qiraat ni, memang mereka ini menghabiskan masanya dengan Al-Quran. Ustaz pernah terbaca kisah Abu Abdurrahman As-Sulami yang menjadi guru Al-Quran. 40 tahun dia berada di Masjid Kufah mengajar Al-Quran. Ya, kerana teringat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, Muhammad Nazri Syahrul. Ada angkat tangan. Dia tak connected pada audio tu. Oh, tertekan. Baik, okey. Jadi kerana hadis tadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Abdurrahman As-Sulami, kerana hadis ini yang mendudukkan aku di masjid ini selama 40 tahun. Ya. Jadi mungkin kita ni tak sampai pun lagi 40 tahun ya. Kalau dapat sampai alhamdulillah, kalau boleh lebih lagi daripada itu. Maknanya menghabiskan masa kita atau membanyakkan masa kita dengan Al-Quran. Okey, baik. Sekarang kita nak masuk tajuk perbincangan kita pada petang ini. Minggu yang lepas, Ustaz dah ceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hukum alif lam. Alif lam yang bertemu dengan hamzah. Ingat tak? Alif lam bertemu hamzah. Dan juga kalimah syai'in, syai'un, syai'an. Arabnya ingat, kalau tak ingat nanti kita ulang balik, jangan bimbang. Sampai tuan-tuan dan puan-puan semua dapat ingat. Ya, kita akan ulang lagi. Tapi fokuskan yang hari ini dulu. Fokuskan yang hari ini yang kita baru nak bincang ni, namanya ialah sakin mafsul. Istilah dia sakin mafsul. Pernah dengar? Sakin mafsul. Okey. Dalam perbincangan sakin mafsul ini, Ustaz bahagi kepada dua situasi. Keadaan pertama ialah ketika wasal dan keadaan kedua ialah ketika waqaf. Jadi dua situasi ini ada beza dari segi bacaan. Ada beza dari antara khalaf dengan khallad. Okey, tengok di petak yang bahagian wasal tu. Wasal ni faham ya, sambung. Kita tak nak berhenti pada sakin mafsul. Sakin mafsul ni macam ni. Sakin mafsul ni makna huruf mati dia berada di akhir kalimah. Okey, poinnya huruf mati berada di akhir kalimah, bukan tengah kalimah. Kalau awal kalimah tu tak adalah. Kita tak bincanglah yang awal. Bukan tengah kalimah, tetapi yang akhir kalimah, akhir sekali. Ya, akhir sekali. Terus tengok pada kalimah yang Ustaz merahkan di sini, kalimah warzuq. Cuba perhati kalimah warzuq. Warzuq. Apa huruf yang terakhir sekali? Huruf qaf. Huruf qaf itu mati. Okey, dia yang terakhir sekali. Qaf tu mati. Selepasnya ada hamzah. Ahlahu, selepasnya ada hamzah ini di awal kalimah. Maka istilahnya ialah sakin mafsul. Istilahnya sakin mafsul. Huruf yang mati terpisah. Mati terpisah dengan hamzah. Itu maknanya sakin mafsul. Okey? Baik, tengok pada bacaan ketika wasal.
Wasal ni sambung terus. Contohnya warzuq ahlahu, kita bukan nak berhenti pada ahlahu, kita nak pergi lagi. Warzuq ahlahu minas thamarat. Berhenti depannya lagi. Bukan kata nak berhenti warzuq ahlah. Bukan berhenti di situ. Tapi nak teruskan lagi. 2-3 kalimah lagi ke? Warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billah. Jauh, itu lagi jauh lah. Itu wasal maksudnya. Tapi kalau waqaf, kita berhenti pada ahlah. Warzuq ahlah. Itu maksudnya waqaf. Yang depannya lagi, minas thamarati man aman. Itu berhenti. Tapi kalau man amana minhum billah, itu tak berhenti. Tak berhenti pada posisi selepas sakin mafsul tu. Jadi bacaan ketika wasal bagi Imam Khalaf, dia boleh baca dua wajah, dua cara. Pertama, kita boleh tahqiq. Kedua, kita boleh saktah. Kalau ibu-ibu semua rasanya dah faham maksud saktah. Kita dah pernah kalau kita belajar hafz, memang kita dah tahu maksud saktah, dan kita minggu lepas pun dah sebut takrif saktah. Saktah ialah berhenti seketika. Berhenti seketika, tempoh berhenti itu diam seketika. Berapa harakat? 2 harakat. Ya, 2 harakat. Okey, 2 harakat. Baik. Lepas tu kita teruskan bacaan. Itu makna saktah. Maka tahqiqnya apa dia? Maksud tahqiq. Tahqiq maksudnya lawan kepada saktah. Senangnya gitu. Tahqiq lawan kepada saktah. Ataupun boleh nak didetailkan, tahqiq maksudnya bukan saktah, bukan naqal. Bukan saktah, bukan naqal. Tapi teruskan bacaan. Ya. Itu makna tahqiq. Maka kita baca riwayat Hafs itu, yang kita baca warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah, itu bacaan terus macam tu dipanggil tahqiq istilahnya. Cuma kita tak popular lah istilah tersebut. Sebab kita tak ada saktah tempat-tempat ini. Jadi bila kita dah belajar hamzah, kita dah dengar satu istilah tahqiq pula. Ya. Jadi Khalaf boleh 2, tahqiq boleh, saktah boleh. Macam mana nak baca? Tahqiqnya macam ni. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billah. Jangan lupa tu. Ada baris 2 bertemu waw. Kita dah bincang sebelum ni. Baris 2 jumpa waw. Nampak tak? Aminan warzuq tu bagi 2 jumpa waw. Idgham bila gunnah. Kita belajar minggu lepas. Idgham bila gunnah. Masukkan tanwin dalam waw. Jangan dengung. Aminan warzuq. Aminan warzuq. Maksudnya kalau kita baca khalaf, tracknya kena ikut track dia. Yang bila gunnah. Yang saktah. Okey? Itu tahqiq. Yang kedua ialah saktah. Kita boleh saktah. Cuba dengar bacaan saktah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir itu hukum alif lam. Alif lam kita dah bincang minggu lepas. Ingat tak alif lam untuk khalaf dia boleh saktah. Dia kena saktah ya, dia kena saktah. Untuk alif lam bagi khalaf kena saktah. Dan bila waqaf dia tambah lagi satu wajah apa? Naqal. Boleh kita baca wal yaumil akhir hanya kerana waqaf. Boleh naqal. Siapa tu? Khalaf. Okey, selesai khalaf. Baik. Khalad pula macam mana khalad? Khalad bacaannya tahqiq. Sama dengan siapa? Sama dengan bacaan kita hafz. Jadi tak ada masalah. Bacaan khalad senang je lah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan.
Kena dengarlah situ. Sebab khallad dia idgham ma'al gunnah. آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Kita dah belajar minggu lepas. Pada alif lam, bagi khallad, kalau waqaf boleh dua. Saktah dan naqal. Itu minggu lepas kita dah belajar ya. Saktah dan naqal. Jadi ini penting ya. Kalau kita nak talaqi hamzah, ini yang kira basic lah, yang kira penting, yang kira utama, kerana dia banyak dalam Quran hukum yang akan kita jumpa, sakin mafsul, hukum alif lam. Jadi biar betul-betul kita faham. Faham dulu. Ingat tak ingat tu mungkin makan masa sehari dua hari ya, tapi naknya faham apa yang dijelaskan ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Okey, selesai khallad ketika wasal. Dan selesai juga khalaf dalam kategori ketika dalam situasi wasal. Sekarang kita berpindah kepada macam mana kalau nak waqaf. Macam mana kalau nak waqaf? Tuan-tuan perhati dalam petak ni, dalam jadual ni, cuba bandingkan antara wasal dengan waqaf. Apa bezanya ya? Apa wajah yang ada wujud ketika waqaf? Hukum naqal. Hukum naqal sahaja yang ditambah. Kira ekstra. Ekstra hukum naqal sahaja pada ketika waqaf. Jadi kalau kita dah ingat wajah ketika wasalnya macam mana, maka ketika waqaf copy je, copy yang wasal tadi, copy paste. Dan jangan lupa kena ekstra naqal. Ada tambahan naqal. Bermakna khalaf yang wasal tadi dua, tambah satu lagi naqal. Kalau khallad tadi satu, tambah lagi naqal. Macam mana nak baca? Ustaz ambil contoh khalaf ya. Ustaz ambil contoh khalaf ketika waqaf dengan wajah naqal. Wajah tahqiq saktah kita dah buat tadi ya, samalah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَنَا آمِنًا. Itu kalau nak waqaf. Kalau nak waqaf nafas habis contohnya, bolehlah hadza baladana amina. Tapi kalau tak waqaf, jangan baca naqal. Baladan aminan warzuq, sambung terus. Tak ada naqal. Itu kalau nak waqaf di situ. Bukan bermakna ustaz sini setiap kali saya jumpa saya kena naqal ke? Bukan. Naqal berlaku bila tuan-tuan nak waqaf. Kalau tak waqaf tak jadi naqal. Jadi tanya, nak waqaf ke tak nak? Tak nak waqaf. Terus tak ada naqal. Itu saya buat contoh je. Okey, pergi lagi. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuqah lah. Tiba-tiba nak berhenti di situ. Warzuqah lah. Jadi naqal. Boleh baca naqal, maknanya bukan kena baca, bukan wajib baca naqal, boleh pilih nak baca naqal pun boleh. Okey? Okey, kalau katakan tak nak waqaf, warzuq ahlahu minas samarati ma warzuq ahlahu minas samarati manaman. Tiba-tiba nak waqaf pada situ. Manaman, kena naqal. Boleh dibaca naqal. Manaman. Okey? Minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Naqal juga. Boleh baca naqal juga kerana nak waqaf. Jadi ingat, kalau wasal tak ada naqal dan bila waqaf, maka bolehlah kita tambah wajah naqal. Okey, faham ya? Betul-betul. Okey, sekarang Ustaz buka peluang kepada siapa yang nak cuba baca. Ustaz tak tentukan lagi baca khalaf ke khallad. Just bagi tahu siapa nak baca. Angkat tangan, raise hand. Okey, Rohaizah agak Rohaizah ya. Okey, sekarang baca riwayat khalaf. Wajah wasal. Sambung terus wasal dan waqaflah pada wal yaumil akhir tu. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا
آمنا وارزق Sekejap. أهله من Sekejap. Kak Rafaiza. Okey. Ya. Khalaf dia boleh dua ya. Boleh tahqiq nak ambil. Okey. dan boleh saktah. Betul tak? Tahqiq boleh, Ya. saktah pun boleh. Maka baca yang pertama tahqiq dulu. Ya. Tahqiq, Baca tahqiq dulu. Selesai tahqiq baru patah balik wajah yang kedua dengan saktah. Okey, silakan. Baik. Ya. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من Sekali lagi. Warzuq ahlahu. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Ingat Betul. wal yaumil akhir. Ingat macam mana wal yaumil akhir? Wal yaumil akhir ini tak wal yaumil akhir ni dia boleh dua je kalau nak wakaf. Saktah dengan dan apa? naqal. Naqal. Tak ada tahqiq ya, tak ada tahqiq untuk alif lam. Kalau wakaf dia tak ada wajah tahqiq. Baik khalaf ataupun khallad. Okey, ulang balik pada man amana minhum pun boleh ambil dekat situ ya. Ambil dekat situ. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Okey, ini ayat 126 surah Al-Baqarah. Pasal tadi Ustaz ada nampak ada Umi ada tanya tadi. 126 surah Baqarah muka surat 19. Okey, itu wajah pertama ya. Sekarang Kak baca wajah yang kedua. Apa wajah kedua? Wajah yang kedua, kalau kita tengok, kalau kita nak buat pada wal yaumil akhir, tadi Kak baca wal yaumil akhir dengan saktah, betul? Ya. Okey, dengan saktah. Ustaz sebut tadi alif lam berapa wajah boleh baca wal yaumil akhir untuk khalaf? Dua. Berapa wajah? Dua wajah. Dua kan? Saktah boleh, dua wajah. naqal pun boleh kan? Okey, tadi Kak baca saktah. Sekarang buat naqal. Buat naqal pada wal yaumil akhir. Tak payah patah balik jauh, ulang pada wal yaumil akhir saja pun dah boleh. Shortcut. Okey, cuba ulang. Wal yaumil dengan naqal. Wal yaumil akhir. Okey, selesai. Itu dua wajah. Okey, baik. Sekarang itu track apa? Track tahqiq sakin mafsul. Tahqiq. Sekarang Kak baca track saktah sakin mafsul. Cuba. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq Beri wa tak makan. il qala Ibrahim sekejap Ustaz. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Sila Ustaz kejap. Ambil minyak. Ambil warzuq ya. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Ambil balik warzuq ahlahu balik dengan saktah. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Boleh dua wajah juga. Faham tak? Jadi track ketika tahqiq sakin mafsul pada wal yaumil akhir kita buat dua wajah. Track yang saktah pada sakin mafsul juga kita buat pada wal yaumil akhir dua wajah. Maka semuanya berapa? 4 kali ulang untuk riwayat khalaf. 4 wajah. Dia tak susah sangat pun. Kita faham formula, ini sakin mafsul, ini adalah itu adalah alif lam. Okey, sekarang siapa tadi sekali lagi? Angkat tangan sekali lagi tadi. Tak sempat tengok nama. Nur Adi Bacaan ni. yang kedua. Ya, siapa?
Nur Adini tadi. Nur Adini. Silakan. Sekarang Ustaz nak dengar bacaan Khallad. Bacaan Khallad. Okey, silakan. Wasal atau waqaf? Bagus ni. Wasal ke waqaf dia tanya pula. Wasal. Wasal. Okey, wasal. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. Ini baca siapa ni? Ni Adini. Baca kiraat apa ni? Riwayat apa? Riwayat Hamzah. Kiraat Hamzah, riwayat Khalaf ke Khallad Adini? Khalaf ke Khallad? Khalad. Kalau Khallad baris 2 bertemu dengan waw, dia idgham ma'al ghunnah. Jadi Adini kena dengung. Kalau tak dengung jadi Khalaf. Senang je, tukar channel senang je. Tak dengung jadi Khalaf, dengung jadi Khallad. Okey? Cuba sekali lagi. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. Okey. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Ingat wal yaumil akhir, ingat ni. Wal yaumil akhir apa dia? Alif lam. Boleh baca berapa wajah ketika waqaf? 2. Saktah dengan naqal. Baik, baca saktah dulu. Ambil kat mana ya? Ambil wal yaumi pun boleh. Shortcut. Wal yaumil akhir. Naqal. Wal yaumil akhir. Okey, faham tak? Itu track untuk Khallad ketika wasal. Khallad boleh saktah Ustaz? Ya? Waqaf Khallad boleh saktah? Waqaf Khallad dia waqaf mana? Pada mana? Pada alif lam? Wal yaumil akhir tadi. Alif lam. Bila nak waqaf, alif lam di sini sama ada khalaf ataupun Khallad, boleh 2 wajah. Saktah boleh, naqal pun boleh. Tahqiq tak boleh. Tahqiq tak boleh ketika waqaf. Kalau wasal lain cerita. Kalau wasal lain. Untuk alif lam, kalau nak sambung lagi wal yaumil akhir qala wa man kafara, nak sambung lagi, bukan nak berhenti pada akhir, dia lain. Okey? Boleh? Ustaz. Ya. Ustaz nak tanya sekali lagi, boleh ulang tak? Yang baladan tu, yang khalat tu, Ustaz kata idgham tu macam mana mula? Okey, untuk baladan aminan warzuq. Di sini ada baris 2 yang bertemu dengan waw. Baris 2 bertemu dengan waw, atau kita kata tanwin lah ya, tanwin. Nun mati atau tanwin, apabila bertemu huruf waw atau huruf ya, 2 huruf, waw atau ya. Bagi riwayat khalaf dibaca dengan idgham bila gunnah. Ini kita dah bincang sebelum ni. Dibaca dengan idgham bila gunnah. Jadi masukkan tanwin atau masukkan nun mati dalam waw atau dalam ya, jangan dengung. Aminau warzuq. Tak ada dengung. Aminau warzuq. Itu khalaf. Kalau Khallad, masukkan dan dengung. Macam Hafs lah. Aminau warzuq. Aminau warzuq. Pernah dengar tak ramai yang baca tak berdengung? Ada kan? Baca tak berdengung. Jangan marah. Dia baca khalaf tu. Dia baca khalaf tu. Tapi kalau sekejap dengung, sekejap tak dengung, sekejap dengung, sekejap tak dengung, bukan khalaf lah tu. Memang dah salah lah tu. Ya. Yang baladan A tu Ustaz.
Oh, baladan A itu baladan Amina. Baladan Amina itu ada baris 2 bertemu hamzah. Baris 2 ni kita kena faham dia adalah nun mati. Bila nun mati bertemu dengan hamzah kalimah yang lain-lain, maka dipanggil sakin mafsul. Sakin mafsul. Baris 2 jumpa hamzah sama dengan huruf mati bertemu hamzah. Cuma di sini kita tak nampak huruf mati. Tak nampak kan huruf mati, tapi warzuq ahlahu nampak. Nampak depan mata tu. Ada huruf yang mati tu. Warzuq huruf qaf kan. Man amana sama juga nampak depan mata nun tu. Ada huruf mati apa? Nun. Tapi sampai di baladan Amina itu ada baris 2 bertemu dengan hamzah, kita tak nampak huruf mati. Pada tulisan tak ada. Tapi bila baca baladan ada nun. Itu samalah hukum dia, sakin mafsul. Jadi kena ambil perhatian untuk baris 2 ni. So kita baca baladan A lah. Gitu Ustaz. Okey. Kalau kita nak baca siapa? Nak baca khalaf ke nak baca khalad? Kalau khalaf? Kalau khalaf boleh 2, tahqiq boleh, saktah boleh. Boleh tengok di dalam petak ni kan. Wasal, ketika wasal boleh tahqiq, boleh saktah. Baladan Amina itu tahqiq. Baladan Amina itu saktah. Ketika situasi mana? Ketika wasal. Kalau waqaf plus satu lagi wajah naqal. Baladana mina. Boleh waqaf dengan naqal. Baladana mina. Oh, mana matikan hamzah lah kan Ustaz? Ya? Matikan hamzah lah baladana mina tu. Bukan matikan hamzah, pindahkan baris. Pindahkan baris hamzah bagi kepada huruf yang mati. Kita pindahkan baris apa? Baris hamzah bagi kepada nun mati. Sekarang Ustaz buka whiteboard. Nampak tak whiteboard Ustaz? Nampak Nampak. Okey, sekarang okey, baik. Kita tengok baladan baris 2 samalah dengan kita aja baladan. Maaf tulisan Ustaz cantik sikit. Baladan. Nampak tak? Baladan kan? Ada nun. Mina. Nampak? Okey, mina. Okey. Baik, sekarang ni huruf mati. Anggaplah ni Ustaz dah tulis balik. Asalnya baris 2 tak ditulislah nun, tapi kita andaikan tulis nun di sini. Nun ni mati, tuan-tuan ambil baris hamzah ni. Baris hamzah pindahkan pada nun. Pindah. Hamzah ni cukup baik, cukup pemurah. Dia kongsi yang dia bagi yang dia punya pada si mati ni, pada si mati. Bila dah dia bagi pada si mati ni, nun ni jadi berbaris. Baladana. Okey, hamzah dah tak ada baris lagi, maka dia sanggup berkorban mati. Dia jadi hilang lah. Tak tahulah dekat mananya, tak boleh nak tulis lah. Dia dah hilang terus. Faham tak? Bila dah tak ada hamzah, nun ni dah hidup, lepasnya apa? Ada huruf alif. Panjanglah Baladana mina. Itulah namanya apa? Naqal. Okey. Naqal ni maknanya pindah. Kalau yang dah pernah belajar warash, dia banyak jumpa hukum-hukum naqal ni. Pindah baris. Ya? Asalkan huruf mati. Okey, ya Umi. Umi nak tanya ke? Ke Umi tertekan? Tertekan. Ustaz, Umi nak tanya. Ustaz, Umi nak tanya. Ya Umi. Umi nak tanya. Cuba Ustaz kembalikan pada ayat tadi. Ni whiteboard. Cuba kembalikan pada yang tadi. Ini ke sekarang ni? Sorry. Kan yang tadi yang datang. Ini gambar slide. Belum lagi, masih lagi whiteboard. Masih lagi whiteboard. Belum belajar betul lagi Kak Lina. Okey. Ini. Ya Umi. Ya. Ini Umi nak tanya, mengikut kefahaman Umi betul kan? Yang jenis Umi faham yang khalaf ni
Okey, kalau untuk wasal, wajah yang pertama kita tahqiq. Mana kita tahqiq tu mana baca super hafs tu macam tu Ustaz? Tahqiq ni samalah dengan hafs. Cuma istilah tu kita tak Okey. popular lah tahqiq sebab kita tak Okey, popular dengan istilah tahqiq. Ini Okey, wajah tuan-tuan yang dah tahu. okey. Yang kita baca biasa tu namanya tahqiq. Okey. Yang pertama okey, satu wajah. Yang kedua, Okey. Kalau kita nak baca dengan saktah maknanya saktah tu lah. Jadi dua wajah untuk saktah macam baladan aminan. Tak. Lepas tu warzuq Okey. lahu tada. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga, kalau macam kita nak wakaf tentang kholaf ni, mana kita nakal bahagian baladana minal sahaja dan wal yaumil akhir. Macam tu ke? Kalau kita nak wakaf di mana? Kita nak wakaf di baladan Wakaf di- Aminah ke? Tak. Nak wakaf di wakaf wal yaumil akhir. Nak wakaf pada wal yaumil akhir kan? Nak wakaf di situ, maka baladan Aminah warzuq ahlahu man amana, jangan nakal. Tak boleh nakal. Sebab kita tak wakaf. Dia maksud wakaf ni macam ni. Betul-betul. Maksud wakafnya ialah selepas huruf mati ada hamzah, kita pun stop di situ. Man amana, man aman. Stop di aman. Man aman, maka bolehlah nakal. Manaman. Dah tak nak pergi lagi. Nak wakaf. Manaman, boleh nakal. Tapi kalau kita dah sambung, kena baca dengan tahqiq atau saktah je. Man amana minhum billah. Gitu. Kurang sekali lagi bertanya kan, kalau wajah yang ketiga kena kholaf dekat wakaf tu kan. Maaf tak apa ni Apa. kalau kita direct nak baca sampai ke wal yaumil akhir kan. Jadi wajah yang pertama kita tahqiq semua. Mana ni kita saya ni nak baca. Wajah yang kedua kita saktah. Dah, bila saktah tu maknanya sampai kalau kita nak sampai akhir mana man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Macam tu ke? Wajah yang kedua kalau kita macam nak. ni. Wal yaumil akhir abaikan dulu. Wal yaumil akhir abaikan dulu. Jangan kita tak payah masuk, takut nanti pening. Faham yang sakin mafsul? Okey, saya pergi next ayatnya. Faham yang sakin mafsul? Macam ni. Nampak tak ayat ini? Okey, tak boleh ayat ni. Okey, yang ni. Tengok ayat ini. Dah tak ada lagi alif lam, maka tak ada kaitan dengan alif lam. Sebab alif lam kita dah bincang minggu lepas. Alif lam ni dia perbincangan dah selesai yang minggu lepas. Ustaz sebut yang minggu lepas untuk alif lam ni apa? Kalau tuan-tuan nak wakaf pada kalimah yang ada alif lam, sama ada kholaf atau khollad, kita boleh buat dua pilihan. Saktah boleh, nakal boleh. Selesai. Poinnya di situ je. Jangan fikir yang sakin mafsul tu baca tahqiq ke, baca saktah ke. Itu bahagian lain. Okey, tahqiq ke, saktah ke, itu punya sakin mafsul punya hal. Tapi pada alif lam ada dua je. Saktah boleh, nakal boleh. Maka kalau kita baca tahqiq sakin mafsul, track tahqiq. Faham tak? Track tahqiq, baca tahqiq sampai alif lam, boleh buat dua. Nak tahqiq boleh, nak saktah boleh, nak nakal boleh. Okey, selesai yang track tahqiq. Kemudian sakin mafsul kita pun saktah. Saktah. Ada berapa tak tahulah sakin mafsul dalam tu. Saktah. Jumpa last kali alif lam, boleh buat dua pilihan. Nak saktah atau nakal. Dia benda yang hukum yang berbeza. Alif lam perbincangan lain, sakin mafsul perbincangan lain. Boleh. Maknanya kalau ikutnya kholaf ni kalau ikut wajah dia ada berapa wajah, sama 3 ke apa? Kalau wajah ke, Ustaz? kalau kholaf dia dua je. Apa dia?
tahqiq saktah je. Okey. Kalau khallad, kalau khallad satu saja. Tahqiq. Perbincangan ini ketika wasal. Wasal. Wasal di mana? Wasal di sakin mafsul. Jangan fikir yang alif lam. Ini sakin mafsul. Alif lam cerita lain. Okey. Faham, nampak. Jadi Okey, dah nampak. kalau waqaf pada sakin mafsul, tambahlah wajah naqal. Kalau waqaf pada sakin mafsul, naqal pun boleh dibaca. Jangan kait dengan alif lam. Bukan maksud naqal. Tak. Ya. Naqal ni hanya berlaku ketika waqaf pada alif lam saja. Pada sakin mafsul, ya. Okey. Baik. Nanti kita pergi lagi. InsyaAllah lagi faham ni. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, cuba siapa nak cuba baca ni ayat ni? Ini Haji Hamzah daripada tadi dia angkat tangan. Haji Hamzah. Okey, silakan Haji. Sekarang Ustaz nak Haji baca riwayat Khalaf. Khalaf? Bukan Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Nak tanya. Okey. Baca orang lain nak. Antara tadi yang betul Khalaf Khalaf waqaf tadi tu ada 3 wajah. Betul. 3 wajah dan khalaf ada 3 wajah. Kalau kita baca tu, mana kita lebih utama? Antara khalaf tu ada tahqiq, saktah, naqal. Jadi mana lebih utama antara 3 tu? Kerana waqaf bagi khalaf, tahqiq dengan naqal, mana kita lebih utama? Kita baca. Semua boleh. Tak ada yang utama-utama sini. Sama ada nak baca dengan tahqiq ataupun kita nak saktah pun boleh, ataupun kita nak naqal pun boleh. Cuma dia ada kaitan dengan checkpoint yang lain. Adakah kita baca sakin mafsul yang lain? Contohnya kalau tengok ayat ini, banyak kan sakin mafsul ni, banyak ni. Ada 1, 2, 3 tempat, ataupun kita kata yang ni lah, contoh yang ni. Baladan amina, checkpoint pertama. Warzuq ahlahu, checkpoint yang kedua. Man amana, checkpoint ketiga. Kalau tempat yang pertama kita dah baca tahqiq, bolehlah nak tahqiq juga kat sini. Ataupun boleh juga Haji nak baca dengan naqal. Yang last. Dia tak ada yang kena baca, kalau nak waqaf mesti baca yang ni yang lebih utama, tak adalah. Mana-mana pun boleh. Cuma dia akan ada kaitan dengan checkpoint pertama, checkpoint kedua, checkpoint ketiga, ada kaitan yang sebelum ni kita baca apa. Ustaz belum jelas lagi ni, yang ni. Ni yang bila ada 2 sakin mafsul nak waqaf pada yang kedua macam mana? Ini belum sampai lagi yang ni. Boleh? Nanti kita sampai sekejap lagi. Cuba saya baca Ustaz. Saya boleh tengok? Boleh. Okey, cuba Haji baca yang ni. Cuba. Mana? Daripada atas buka? Yang baris atas saja. Ustaz nak minta saya baca apa? Ustaz nak minta sila saya baca khalaf. Khalaf. Ya. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ كَذِكْرِكُمْ macam mana? Tak nampak dah. Sekali. Betul. Sekali. Betul. Khalaf betul. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ au asyadda dzikra. Okey, maknanya Haji sekarang telah baca dengan wajah saktah. Betul tak? Betul saktah. Okey, Haji baca wajah saktah. Saktah. Ada berapa di sini sakin mafsul? Ada checkpoint 1. pertama kadzikrikum. 1. Checkpoint kedua abaakum. Checkpoint ketiga au asyadda. Ada 3. Ada 3. Bermakna kalau awalnya yang pertama kita dah saktah, semua kena saktah. Kalau yang awalnya kita baca tahqiq, semuanya tahqiq, tak boleh saktah. Cuma Ustaz nak sebut,
Untuk sakin mafsul ini, tengok. Ustaz dahulukan tahqiq. Memang kena dahulukan tahqiq. Pada sakin mafsul, ketika kita baca wasal, kita dahulukan tahqiq. Jadi jangan baca saktah lagi. Dahulukan tahqiq dulu. Selesai tahqiq, ulang balik, baru buat saktah. Boleh? Boleh saya. Okey, saya Cuba baca sekali lagi. Cuba baca sekali lagi wajah tahqiq. Okey, saya ambil fazkurullah. Boleh. Fadhkurullah boleh. Fazkurullah dzikrikum aba. Sekali lagi. Mungkin tak berapa jelas. Kadzikrikum. Kadzikrikum. Fazkurullah kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Okey, ada tanda panjang kan? Mat wajib muttasil. Ingat tak berapa harakat Haji baca tu? Kena baca 6 je Ustaz. Okey, baca 6 harakat. Mat muttasil kita dah belajar baca 6 harakat. Baik, itu track tahqiq. Sekarang baca wajah kedua saktah. Silakan. Wazah. Fazkurullah dzikrikum Kadzikrikum. Sekali lagi. Kadzikrikum. Tak dengar. Maaf, tak berapa terang. Nanti lain kali Ustaz besarkan lagi tulisan. Kadzikrikum. Fazkurullah kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Nampak tak? Banyak break. Banyak break. Kalau ada 5, 10 sakin mafsul, sakta. Jadi orang dengar ni, dia ni kenapa ni baca sangkut-sangkut. Bukan masalah sangkut-sangkut. Wajah dia sakta. Jadi kalau orang baca tu tersekat, jangan cepat nak marah. Dia baca kholaf tu. Ya. Sabarlah, kita guru Quran dia baca, nampak tersangkut. Itu dia baca kholaf tu. Tapi tengoklah huruf apa bertemu apa tu. Kalau huruf yang tak bertemu hamzah pun sangkut juga, itu memang dah sangkut lah tu, tak lancar. Bukan masalah baca hamzah. Bukan masalah baca kholaf, dia memang tak lancar lah. Okey. Baik. Itu dua. Okey, Kak Nuraini Husain. Kak Nuraini nak baca ke? Kak Nuraini? Boleh, saya nak try. Okey. Nak baca yang mana? Baik. Sekarang baca wa in kana rajulun. Yang bawah tu pula, dia ayat ni dia bersambung 2 baris. Silakan. Baca riwayat khalaf. Wajah tahqiq dulu kan? Ya, wajah tahqiq, betul. Tahqiq. Ada warna-warna tu, hati-hati tempat yang warna-warna tu ada kes lah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana rajulun Alah, dia tak ada dengung. Okey. Wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atu wa lahu salah. Selalu ada dengung sekejap. Wa in kana rajulun yuratu kalalatun aw imra'atu wa lahu kalalatan aw ukhtum falikulli wahidin minhuma sudus. Okey, Kak Nuraini, boleh ulang sekali lagi. Wajah pertama, ulang sekali lagi, nak dengar? Wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atu wa lahu ajun aw ukhtun falikulli wahid. Kak Nuraini. Sekali lagi, walahu akhun. Walahu akhun au ukhtun. Ulang balik walahu. Walahu ulang daripada walahu. Walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Okey, Kak Nuraini selesai. Itu wajah pertama track tahqiq. Sekarang Kak Nuraini akan baca wajah kedua. Track keduanya apa? Akan baca wajah kedua. Apa wajah kedua ni? Wajah kedua baca saktah. Okey, betul. Silakan. Tak sepatutnya.
Patutnya wajah kedua. Bukan betul patutnya lah. kedua baca khalat dulu. Wajah tak ada saktah Oh, dan dengung. tak. Kan di Tak, pertama Ustaz, tak ada saktah, Ustaz tak ada bukan nak dengung, gabung khalaf. Yang kedua khalaf je. khalat kan? Tak, Kak Norani. Ustaz tak nak bincang gabung khalaf, bukan bincang lagi ni. Oh. Bukan bincang khalaf gabung, tak. Okey, Sekarang okey. ni nak praktik untuk khalaf. Okey, silakan. Okey. Silakan baca wajah kedua. So baca wajah saktah lah sekarang ni. Betul. Khalaf wajah saktah. Ya, betul. Wajah saktah. Wa in kana rajulun yurasu kalalatun Kalalatan. Sekali lagi. Kak Norani, kalalatan. Au uktum falikulli wahidin. Okey. Karena ini ulang balik. Mungkin suara Ustaz lambat sampai. Kalalatan tadi wajah Kak kedua Norani. saktah lah kan? Kak Norani. Wa in kana rajulun yurasu kala. Okey. Mungkin suara lambat sampai. Suara Ustaz lambat sampai. Lain Kak Nuraini mungkin. Lain slow. Jadi lambat. Dah terkeluar. Nanti kena masuk balik. Okey, tadi Kak Nuraini tadi dia baca wajah pertama dengan tahqiq. Okey, sekarang kita cuba ambil siapa yang nak baca wajah kedua, silakan. Tak tahu Kak Nuraini boleh masuk ke tak boleh tu. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Okey, silakan. Baik, cuba silakan. Wajah kedua ya, wajah pertama Kak Nuraini dah baca. Sekarang wajah kedua. Okey. Wa in kana rajulun yurasu kalalah aw imra'atun wa lahu. Sekejap. Apa berhenti kalalah? Kat biru tu yang biru bukan berhenti kalalah, bukan senyap dengan matikan ha. Kalalatan kena hidupkan. Kalalatan. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Okey. Boleh Ustaz? Banyak break lah. Boleh. Alhamdulillah. Okey, tadi Kak Ros ada tanya Ustaz juga. Ayat yang atas tu, yang dibaca oleh Haji tadi. Haji Hamzah tadi dia baca dengan tahqiq dan juga saktah ya. Ambil perhatian yang ayat yang di atas tu. Soalannya, boleh tak kalau kita waqaf dengan naqal? Fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Kita nak stop di situ. Aba'akum bermakna di sini wajah waqaf. Yang mana sebelum ni kita dah sebut. Kalau nak waqaf, dia ada plus wajah satu lagi apa? Naqal. Soalannya, boleh tak kalau kes yang ni kita nak baca wajah naqal? Jawapannya tak boleh. Kenapa pula di sini tak boleh? Sebab yang huruf mati bertemu hamzah itu adalah terdiri daripada mim jamak. Mim jamak, kalau dah belajar kolun, kita dah bincang dah mim jamak kan. Mim menunjuk bilangan ramai. Jadi tak boleh baca kadhikrikuma ba, tak boleh. Tak boleh dengan naqal. Alasannya kenapa? Kerana mim jamak. Yang bolehnya apa? Tahqiq boleh, saktah boleh ketika waqaf. Itu saja. Untuk mim jamak dia special tak boleh naqal lah. Special tak boleh naqal. Yang lain boleh. Faham? Okey, jawab ya Kak Ros. Okey Kak Ros. Baik. Okey, kita selesai yang ni. Itu khalaf. Okey. Yang ni rasanya yang ni tak boleh nak sambung lagi. Okey, Ustaz minta seorang lagi. Okey, afwan. Seorang lagi cuba baca yang pertama. Sebab sekarang dah 6.25,
Ustaz dah tak boleh masuk lagi yang poin yang ni kerana yang ni panjang ceritanya. Nanti terkejar-kejar, tuan-tuan dan puan-puan tak sempat nak faham pula. Jadi biar kita bincang yang akan datang. Kita fokus yang untuk setakat ini dulu. Siapa nak cuba baca sekali lagi yang pertama? Lepas tu kita ada soalan sikit. Okey, Umi. Silakan Umi. Yang pertama, sila baca khalaf. Tak ada ayat kat situ Ustaz. Tak ada ayat? Tak ada ayat Kak Lina, tak ada ayat? Ada. Kenapa Umi tak nampak? Umi tak nampak ayat? Oh, boleh. Tak dapat. Boleh. Kalau Piramli dia cakap lain, kalau tak nampak dia katalah. Tapi Ustaz tak ambil lah ayat Piramli. Okey, silakan Umi. Yang pertama ke faiza qadaitum ke? Ya. Faiza qadaitum, wajah riwayat khalaf ya. Okey. Khalaf. Okey. Tahqiq dulu lah kan? Betul, tahqiq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Okey, betul Umi. Itu wajah tahqiq tapi aba'akum tak cukup harakat dia 6 harakat. Umi baca tadi 4,5 baru. Umi kena baca lagi sampai 6. Panjang. Aba'akum sampai 6 harakat. Tu Umi nak tanya 6 dah. Maknanya 6 sama dengan waras lah. Ya, sama dengan waras. Okey, Siapa yang dah belajar waras, dia tahulah mak mutasir dia 6 harakat. Yalah, Umi baru masuk hari ni, baru dalam bedong lagi. Mula. Baik, sekarang ulang sekali lagi wajah pertama. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Okey. Yang pertama. Cukup dah Kak? Start boleh dah? Okey, sekarang wajah yang kedua. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Okey, alhamdulillah. Rasa seronok baca Hamzah. Ustaz dulu masa talaki Hamzah seronok sebab apa? Banyak break. Banyak break. Break tak ambil nafas raya juga. Kena tarik nafas panjang sikitlah. Okey, last kali. Siapa yang nak cuba baca ayat yang di bawah ni? Wa in kana rajulun. Silakan. Okey, on mic silakan terus baca. Wa in kana rajulun, baca riwayat khalaf. Dekat khalat. Boleh, silakan baca. Kak Ros. Okey, Kak Ros. Ada nampak Kak Ros on mic? Jadi maknanya nak. Hayati. Tadi Hayati hambal tadi. Saya nak try baca nakal je Ustaz. Yang nakal. Boleh. Ya. Nakal. Okey, sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ambil satu lah. Saya nak ambil nakal. Okey. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun betul tak? Akhun falikulli wahidin minhum as-sudus. Okey, betul Kak Ros. Kak Ros baca tu betul nakal. Tapi Kak Ros, ini bukan riwayat khalaf. Itu adalah riwayat waras. Sebab Ustaz dah cakap tadi, sebab nakal tak boleh baca ketika wasal. Nakal tak berlaku bila wasal. Okey. Kak Ros tadi wasal, semuanya sambung, tak ada pun stop, tak ada pun berhenti. Excited. Kak Ros peningkan kami, Ustaz yang baru nak belajar ni. Sebab tadi saya faham pun Ustaz Hamzah dia dah baca waras dah. Dah ada. Aduh. Okey. Jadi kalau wakaf dia macam mana Ustaz? Walahu. Kalau nak wakaf baru boleh baca dengan nakal. Contohnya apa? Walahu akhunau. Sampai situlah. Akhunau saja. Okey.
Oh, okey. Atau Walahu. walahu akhun awukht. Awukht itu wakaf dia awukht. Berhenti di situ. Tapi kalau dah sambung awukhtum falikulli sampai falikulli, dia dah tak boleh baca naqal. Awukht. Oh. Gitu je. Okey, cuba Okey, sekali lagi. Alah, Okey, Ustaz. ulang. Okey, kalau berhenti kat akhun jadi Berhenti dekat ukhtun. Berhenti dekat ukhtun. Lagi Kak Ros cantik situ. Berhenti ukhtun. oh, jadi itu jadi Naqal. naqal dia akhun baca biasa, akhun, awukht. Ya. Macam tu. Awukht. Okey, awukht. Okey. Okey. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Ini pun baca biasa je. Latan. Baca biasa. Latan Betul. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun awukht. Gitu. Kena buat matematik. Nak wakaf tu Cari masalah nak wakaf. Ustaz, bagi orang yang baru belajar macam kami tu, Ustaz kena tuliskan bila dia nakal tu macam mana dia punya tulisan tu, Ustaz. Okey, boleh. Jadi confuse kita. Jadi confuse ya. Okey, sini kita ambil sikit ni yang last ni. Okey, tadi Kak Ros nak cuba berhenti pada awukhtun. Dia nak cuba berhenti. Bagus juga nak cuba tu ya. Takut habis minyak dekat sini. Jadi kita dah tahu cara nak berhentinya macam mana. Kaedah yang sama. Kan Ustaz dah sebut kalau kita wakaf boleh berapa wajah? Boleh 3. Boleh 3. Tahqiq boleh. Sakta dengan Ukht itu tahqiq. Sakta pun boleh. Ukht. Satu lagi boleh apa? Boleh? Naqal. Apa maknanya naqal? Pindahkan. Kita tulis dulu di kertas kita, di buku kita. Kita tulis macam ni, kita pindah. Kita pindah. Waw yang mati, letakkan baris dia apa? Baris depan lah. Kenapa jadi baris depan? Sebab Hamzah ni kan baris depan. Hamzah ni baris depan. Bila pindah ke sebelah dia, kekal dengan baris depan. Jangan pindah bertukar jadi baris bawah. Jangan bertukar jadi baris atas. Mengikut baris asal dia baris apa? Bila dah kita pindah, maka dia bunyi apa? Awu. Jadi awu. Lepas Hamzah ni kita buang lah. Dia dah tak ada baris, buang lah. Jadi kita pun salin semula di buku kita. Ni nak mudahkan kita baca. Okey, sekarang dah kita letak baris. Boleh baca tak? Dah boleh lah. Tapi ujung dia ni matikanlah sebab kita wakaf. Awukht. Senang je. Kalau yang tadi akhun, lepas tu dia mati, lepas tu macam mana pula sama baca? Juga. Kalau akhun sama juga. Kalau akhun, cuma kita tak nampaklah huruf yang mati tu. Ni akhun. Dia baris 2 kan? Baris 2 depan kan? Sama tak dengan yang kita eja macam ni? Akhun. Kita salin semula dengan ejaan. Akhun. Sama tak bunyi? Sama. Sama. Lepas tu huruf apa? Lepas tu huruf Hamzah. Maka ada tak huruf mati ni huruf mati bertemu Hamzah. Kita pindahkan baris Hamzah bagi pada nun ke di baris atas. Tadi kan baris depan. Kenapa sini baris atas? Dia ikut baris Hamzah ni baris apa? Baris atas Hamzah, maka sini pun baris atas. Maka jadi apa? Khuna. Hamzah ni buang, terus sambung dengan waw mati. Okey. Jadi apa? Akhunau. Bunyi tu macam agak pelik lah, tapi dah gitu bacaannya. Akhunau. Ustaz, yang mana satu wajah mukaddam Ustaz daripada 3 wajah tu? Ya. Dalam 3 wajah wakaf tu, mana satu wajah mukaddam? Yang ni dalam Ustaz Talaki tu tak ada yang Ustaz dahulukan wajah-wajah mana. Tapi kalau kita dengar yang kebanyakan syekh-syekh baca, dia baca dengan wajah naqal lah. Wajah naqal. Dia baca ketika wakaf dia ambil wajah naqal. Tak, maksudnya dekat mushaf dia tulis macam mana Ustaz? Maksudnya dekat mushaf dia tulis macam mana? Dia tulis macam yang Ustaz tulis tu lah. Dekat mushaf dia tak tulis seperti yang Ustaz buat akhunau.
Dia tulis dengan tulisan yang biasa, tanda yang biasa. Kita selaku yang talaki qiraat Hamzah ni, kita kena tahu macam mana nak wakaf. Tulisan kena dia congat tetap sendirilah biasa. Ustaz ya. Ya, kita kena buat catatan sendiri. Ya, kalau tak tahu nak wakaf macam mana dengan wajah nakal, jangan baca wajah nakal. Nah, itulah seolah-olahnya. Tapi kalau kita dah talaki dengan guru kita, baca salah jangan bimbang, dia tegurlah. Kalau kita talaki dengan guru tak tegur kita salah tu, bukan guru lah, sama dengan kita jugalah. Kan? Jadi Ustaz, dalam tumpang proses tanya, talaki, dia tidak menandakan sebegitu sebab nafas seseorang tu berbeza-beza sebab kita tak tahu orang ni nak berhenti dekat mana, orang ni nak wakaf dekat mana, betul ke Ustaz? maksudnya apa? Yang tempat berhenti tadi macam soalan Ros tadi ataupun soalan yang sebelum tadi kata dia tanda macam mana, penandaan tu sama je kan? Ya, sama je. Tanda dia tak tunjuk kepada kita, dia tak tunjuk kepada kita cara wakaf dengan kaedah nakal, dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk. Tapi kita kena tahu macam mana nak baca bunyinya nakal. Cuba tulis macam Ustaz buat ni. Macam Ustaz buat ni, ya. Jadi gitu. Okey. Baik Ustaz. Baik, Faham ada Ustaz, macam matematik tadi. Ada seorang lagi yang tanya. Siapa yang tanya tu? Angkat tangan tadi. Umi Zakia dengan Haji Hamzah tadi ada tanya soalan. Haji Hamzah, ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Saya bukan haji, saya biasa je. Okeylah, ini kita nak share pengalaman lah. Okey. Pengalaman. Kalau nak mahir dalam Imam Hamzah ni, kita kena baca satu Quran Imam Hamzah. Kena baca mana kita baca, okey. Imam Hamzah kita baca. Maksudnya kita baca, okey, sebelah kita tu usul. Usul qiraat Hamzah tu kita ada. So kita baca mula-mula kita khalaf dulu. Habis khalaf tu dengan dia punya khilafnya, lepas tu baca khalat. Jadi juzuk yang pertama tu kita memang kalang kabut dah. Lepas tu juzuk kedua kita ada sikit terang, nanti juzuk yang ke-15, 16 dah lega dah. Ini saya punya pengalaman tu. Okey, pengalamannya masing-masing cara. Boleh share lah sebenarnya. Ya. Itu salah satu tip lah. Salah satu tip maknanya habiskan khalaf, lepas tu baru baca khalat. Mungkin ada orang yang macam tu baru dia dapat. Ada orang yang mungkin jalan serentak khalaf dengan khalat, dia dah boleh bawa tu, mungkin dia laju sikit lah. Dia boleh bawa dua-dua terus, tak ada masalah insya-Allah. Tapi yang pentingnya apa yang kita bincang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, biar betul-betul dapat ingat. Macam hari ni apa yang kita bincang sakin masuk je, tak boleh nak pergi lagi tu. Sebab ada banyak soalan kan. Faham betul-betul macam mana sakin masuk untuk khalaf ketika wasal, macam mana untuk khalaf ketika waqaf, dan begitu juga khalad. Ya, insya-Allah dapat. Okeylah Ustaz rasa ada lagi persoalan-persoalan lain mungkin boleh tanyakan kemudian, boleh tanyakan dalam Facebook yang dalam grup kita tu, ataupun dalam pertemuan akan datang insya-Allah boleh tanyakan sekali lagi. Untuk yang terakhirnya, okey, untuk yang terakhir sebelum kita berhenti, Ustaz ada nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan hanya 4 soalan sahaja. 4 soalan sahaja ya. Siapakah yang ingat tarikh lahir Imam Khalad? 1929. Nuraisha Abdul, silakan Nuraisha, Kak Nuraisha. Tahun 129 Hijrah ataupun ada yang mengatakan 130 Hijrah. Okey, betul Kak Nuraisha. Jadi Kak Lina dapat nama tu, Kak Nuraisha Abdul. Okey. Baik. Soalan yang kedua Ustaznya ialah tahun berapa Imam Khalad meninggal dunia? 220 Hijrah. Nizam Alim, siapa yang jawab ni? 220 Hijrah. Ya, siapa yang jawab ni? Umi Aida. Umi Aida.
Umi Aida Tak dengar? Umi Aida ya? Saya Ustaz. Okey. Umi Aida. Dapat ke Kak Lina? Nampak nama Umi Aida aje lah. Nanti berhubung dengan Kak Lina ya. Berhubung dengan Kak Lina. Umi Aida. Ada sesuatu yang Datin nak bagi. Atau Kak Ros. Kak Ros pun boleh. Untuk hadiah-hadiah ni dengan Kak Ros. Saya ambil nama je. Saya ambil nama tapi Kak Ros yang kalau pasal apa ni? Apa Ustaz? Saya tahu hadiah bagi pada orang lain aja. Tak apa, terima dulu. Lepas tu bagi. Okey, yang ketiga. Berapakah wajah yang harus dibaca bagi Imam Khallad pada hukum sakin mafsul ketika wakaf? 2 Ustaz. 2 Ustaz. 2. Siapa yang pertama jawab tadi? 2 tadi. Lama dua ni tak nak angkat tangan. Amin bin Syaidan. Amin Nur Syairan. Amin bin Syaidan. Okey, Amin bin Syaidan. Boleh WhatsApp kepada Kak Ros ya. Okey, baik. Kak Ros dah dapat nama tu. Baik. Yang terakhir sekalinya ialah kalau tuan-tuan dan puan-puan baca riwayat Khalaf pada hukum sakin mafsul dan tuan-tuan dan puan-puan nak wakaf pada sakin mafsul, apakah wajah-wajahnya? Silakan. Tahqiq, Saktah, Naqal. Saktah dan Naqal. Lajunya siapa ni jawab ni? Rashidah. Puan Rashidah. Okey, alhamdulillah. Jadi selesai pengajian kita, perbincangan kita pada petang ini berkenaan dengan sakin mafsul. Diharap dapat faham betul-betul. Kalau tak faham lagi, ulang lagi siaran kita ini supaya betul-betul mantap. Dan bila dah mantap yang ni, senang untuk kita pergi ke hadapan lagi. Ada satu lagi perkara berkenaan dengan sakin mafsul. Macam mana pula kalau yang ni baca saktah? Sakin mafsul ni ada banyak. Sini kita dah saktah, hujung sekali kita nak buat apa? Itu akan dibincangkan pada minggu hadapan lah. Di samping kita akan tambah lagi usul yang lain. Jadi setakat tu dulu pada petang ini ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami Allah apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Bila kami kekuatan dapat baca Quran sepanjang malam dan siang, jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikanlah ayat kami ya Allah, bertemu bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon kepadamu ya Allah, berkatilah rezeki kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah. Terimalah doa hamba-Mu ini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khair.